Hai adik-adik, apa khabar? Nama Cikgu Nat. Hari ini cikgu ingin kongsikan ilmu dengan adik-adik, iaitu keselamatan diri. Informasi ini sangat penting untuk adik-adik ketahui. Sebelum itu, adik-adik tahu tentang keselamatan diri. Kalau adik-adik tidak faham lagi, cikgu akan terangkan supaya adik-adik lebih faham. Keselamatan ialah untuk menghindarkan keadaan yang membawa kemalangan. Di sini cikgu akan terangkan 4 keselamatan, iaitu keselamatan diri kanak-kanak, tempat awam, di jalan raya, di rumah dan di dalam kereta. Faktor keselamatan kanak-kanak di tempat awam. Ibu bapa sering ambil mudah keselamatan di pusat beli belah dan kesibukan ibu bapa beli belah tidak sedar anak-anak terlepas dari pandangan. Kanak-kanak hilang di highlight ramai. Kanak-kanak cedera akibat tersepit tangga, kes penculikan berlaku, sindiket perdagangan manusia meningkat. Ini adik-adik semua faham? Kalau adik-adik faham, kita akan pergi muka surat seterusnya. Langkah-langkah mengatasi masalah keselamatan kanak-kanak di tempat awam. Sentiasa mengawasi dan memberi perhatian kepada kanak-kanak. Yang kedua, memberi pelajaran seni mempertahankan diri. 3. Memakai alat penjejak kepada kanak-kanak. 4. Ibu bapa digalakkan untuk memakai kanak-kanak pakaian yang terang. Yang kelima, ibu bapa perlu mendapatkan ilmu bagaimana mendidik anak-anak masing-masing. Selesai sudah keselamatan kanak-kanak di tempat awam. Jika adik-adik sudah faham, mari kita pergi ke keselamatan yang kedua, iaitu keselamatan diri kanak-kanak jalan raya. Adik tahu tak, mangsa yang jalan raya biasanya berlaku pada kanak-kanak seperti adik-adik, terdiri daripada pejalan kaki, pemuncak motosikal, kereta dan bas. Oleh itu, adik-adik mesti berhati-hati. Adik-adik dikehendaki untuk mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas seperti 1. Tempat melintas yang disediakan. 2. Tempat persimpangan yang dikawal. 3. Tempat yang boleh trafik dilihat dengan jelas dari semua arah. 4. Jejantas. Ini ialah langkah-langkah adik boleh ikuti untuk melintas jalan raya. Yang pertama, adik-adik berhenti di bendur jalan dan undur 1 langkah ke belakang. Langkah kedua, lihat kanan, kemudian kiri, kemudian lihat kanan kembali. Langkah ketiga, dengar bunyi bagi seberang lalu lintas yang datang. Langkah keempat, fikirkan sama ada jalan raya sudah selamat dilintas atau belum. Langkah terakhir, berwaspada sambil lihat kiri dan kanan. Lebih selamat jika ada orang dewasa memperintangan kanak-kanak semasa melintas. Adik-adik perlu ingat kelima-lima langkah itu tadi untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Peringatan khas daripada cikgu, jangan lintas di jalan seorang diri. Sebaik-baiknya adik perlu berteman. Barulah keselamatan adik-adik terjamin. Kini kita sudah sampai di tajuk yang ketiga, iaitu keselamatan diri kanak-kanak di rumah. Apa yang adik-adik faham tentang keselamatan diri di rumah? Jadi hari ini cikgu nak terangkan sedikit tentang keselamatan ini kepada adik-adik. Kalau adik-adik nak tahu ada beberapa tempat yang berbahaya untuk adik-adik. Contohnya dapur, tandas, bilik air dan tangga sebagainya. Mari cikgu kongsikan ilmu dengan adik-adik. Adik-adik sudah bersedia? Mari kita mulakannya. 9 tempat bahaya untuk kanak-kanak. 1. Tap mandi. Mereka boleh lemas dalam air kurang daripada 2 inci. Dapur, cerit panas. Tempat paling bahaya adalah dapur. Cerit panas, pisau dan sabun basuh benda yang senang dijumpai. 3. Laci. Laci dan almari tidak lekat pada dinding. 4. Bucu perabot. Anak-anak akan terjatuh dan tergelincir. 5. Ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang bahaya untuk kanak-kanak dan boleh menyebabkan kematian. 6. Kaca. Kaca mudah pecah dan kanak-kanak boleh tercedera. 7. Soket elektrik. Soket elektrik ditutup sebelum anak-anak nampak objek kecil. Kanak-kanak boleh cekik akibat memasukkan objek kecil dalam mulut. Langkah-langkah menghindarkan kanak-kanak dari bahaya di rumah. 1. Jauhkan barang-barang kaca daripada kanak-kanak. Gunakan pinggan atau cawan plastik dahulu. Jangan sekali tinggalkan anak anda berseorangan di tap mandi. 4. Letak makanan di tengah-tengah meja. 5. Sentiasa pastikan laci dan almari didekatkan ke dinding. 6. Kunci laci dan kabinet. 7. Pastikan cerit dan kuali yang panas jauh daripada capaian anak-anak. 8. Letakkan perlindungan bucu perabot atau beli perabot yang lain. 9. Simpan ubat-ubatan di tempat yang selamat. 10. Jauhkan objek kecil daripada kanak-kanak. 11. Jangan biarkan anak-anak bermain berseorangan di tangga. Oleh itu, adik-adik perlu menjauhkan dari tempat-tempat bahaya. Baiklah adik-adik semua, kita sudah sampai ke penghujungnya. Tajuk yang terakhir ialah keselamatan kanak-kanak dalam kereta. Mesti adik tanya tentang keselamatan dalam kereta, bukan? Kalau adik-adik nak tahu, keselamatan dalam kereta memang sangat penting. Okey, mari cikgu bagi tahu adik-adik. Punca kenapa keselamatan dalam kereta mudah berlaku. 1. Ramai kanak-kanak tidak menggunakan tali pinggang keledar. 2. Tali pinggang keledar tidak sesuai untuk kanak-kanak. Adik-adik tahu tak, tempat duduk kanak-kanak amat penting, tapi kebanyakan ibu banyak bagi alasan. Harga yang terlalu mahal, anak tidak mahu duduk dan tidak selesa.
Kemudian, keadaan berbahaya bagi kanak-kanak tepat dalam kenderaan. Mereka tidak seharusnya dibiarkan bersendirian tanpa pengasuh orang dewasa. Ini adalah contohnya jika dibiarkan bersendirian di dalam kereta. Kenapa ia berbahaya? Mungkin itu soalan di dalam fikiran adik-adik. Jawapannya, kanak-kanak lebih terjejas dengan strok haba. Mereka tidak mencari keadaan bahaya, apatah lagi untuk mengelakkannya. Mereka mudah bosan dan mahu bereksperimen dengan peralatan dalam kereta. Ruang dalam kereta mempunyai material yang sangat mudah terbakar. Apa langkah-langkah untuk mengatasinya? Pertama, pastikan pintu berkunci bagi mengelakkan anak kecil bermain dengan pembuka pintu. Yang kedua, jangan sekali membiarkan anak-anak sendirian di dalam kereta. Yang ketiga, terangkan kepada kanak-kanak langkah-langkah keselamatan di dalam kenderaan secara berterusan. Tamat sudah pengajaran kita hari ini. Yeay! Cikgu harap adik-adik faham tentang topik yang baru kita belajar. Semoga berjumpa lagi. Bye!